asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kitab Makhzanul Jawahir, muka surat 6. Dan jika niat oleh orang yang ditawankan, niat apa? Bahawa ni akan bahawa. Nah, niat tu maksud dia meniat lah. Jadi dia kata jika meniat oleh orang yang ditawankan, niat tu akan bahawa safarnya siapa orang yang ditawan tu, perjalanan tu yang panjang. Nah, jadi dia nak berjalan tu yang panjang, yang jauh lah. Maksud panjang ni 2 marhalah ataupun lebih. Lepas tu dia kata apa? Dan niat ia orang yang ditawan tu akan lari. Nah, dia niat nak lari pula. Tu pun dia kata niat lari tu jika dapatnya lari. Jadi kalau dia boleh lari, dia nak larilah. Dia ni orang kena tawan. Maka jawab bagi jika tu nescaya tiada qasar ia. Tiada qasar, tiada harus qasar lah. Tak boleh dia nak qasar ia orang yang ditawan tu sebelum daripada memutusnya akan 2 marhalah. Nah, sebelum daripada memutus akan 2 marhalah, maksud dia sebelum daripada sampai 2 marhalah lah. Jadi bila dia dah sampai 2 marhalah ataupun lebih, maka ketika tu harus dia qasar. Sebab tu dia kata apa? Dan harus baginya orang yang ditawan tu, harus baginya bagi orang yang ditawan tu qasar, harus qasar. Bila tu harus qasar tu? Kemudian daripada 2 marhalah. Mudah buat itulah. Selepas daripada 2 marhalah harus dia nak qasar. Jadi tak ada masalah apalah. Tu masalah orang yang kena tahan, kena tawan ke, perang-perang kena tawan. Jadi nak qasar tu tengok dulu. Nah, kalau dia nak musafir tu 2 marhalah, kata orang bawa dia. Jadi dia niat dah nak berjalan ni 2 marhalah. Tapi betul ke orang hak nak bawa tu dia dah pergi cukup 2 marhalah? Jadi tak confirm lagi. Jadi cuma walaupun tak confirm lagi, nak boleh dia qasar tu mesti dah sampai 2 marhalah baru boleh qasar. Habis hang tu. Dan demikian juga seperti orang kena tawan juga, isteri, semacam orang kena tawan tu isteri. Mana? Apabila niat ia isteri tu bahawasanya manakala terlepasnya isteri tu daripada suaminya. Nah, bila dia ni terlepas daripada suaminya, suami bagi isteri tu, terlepas lagu mana? Terlepas tu dengan umpama ditolakkan dia akan isteri. Dengan umpama ditolakkan dia isteri tu. Jadi dia niat, dia sedar dalam hati dia
kalaulah dia ni terlepas daripada suami. Macam mana terlepas daripada suami? Contoh dia, suami dia tolak dia kan? Nescaya. Jawab, apabila nescaya kembali ia. Nah, nescaya kembali ia. Kembali baliklah. Maka tiada harus baginya, bagi isteri itu qasar sebelum daripada sampai ia isteri 2 marhalah. Nah, jadi dia nak balik, kalau tok laki aku ni talak aku lah. Dah talak aku ni, aku nak balik lah. Aku nak balik. Jadi dia nak balik rumah dia tu jauh lah. Jadi dia boleh buat qasar kah? Tak boleh lagi. Kalau takat niat, kalau terlepas tu tak boleh buat qasar lagi. Tapi bila dah sampai 2 marhalah boleh buat qasar. Sebab tu dia kata apa? Dan harus baginya isteri itu qasar jika sudah sampai perjalanan isteri itu 2 marhalah. Bila dah sampai perjalanan 2 marhalah, ketika tu harus dia qasar. Hak ni masalah mana ni? Gini, dia berjalan dah. Dia berjalan dah. Cerita dia macam ni, dia berjalan dah. Kita buat contoh, nak pergi Kuala Lumpur dari Perlis. Lepas tu dalam perjalanan tu dia niat kata, kalaulah tok laki aku talak aku ni, aku kira nak balik. Duk berjalan lah. Okey, bila dia niat macam tu dalam perjalanan, boleh dia nak buat qasar? Tak boleh, kecuali dah sampai 2 marhalah. Kot tu. Jadi bila dia sampai 2 marhalah, kalau dari Perlis kita kata atas sikit pada gurun tu, sebelum Sungai Petani tu dah sampai dah 2 marhalah. Ketika tu barulah boleh buat qasar. Adapun kalaulah duduk dekat, kita kata Luk Start, hak tu tak boleh lagi. Dia nak buat qasar. Kot tu. Habis. Macam tu lah. Tu taswir dia. Maksud dia ni memang dah duduk dalam perjalanan lah. Cuma dia niat kalau terlepas lah dia ni daripada isteri, suami dia, kalaulah suami dia ni tolak dia nak balik maka hak ni tak boleh dia nak buat qasar sebelum daripada sampai 2 marhalah. Tapi bila sampai 2 marhalah baru boleh dia buat qasar. Habis. Lagi dia kata lagi. Dan yang ketiganya, ketiga daripada 8 syarat sah qasar tu. Yang ketiga daripada 8 syarat sah qasar tu, mana bahawa adalah safarnya itu, perjalanannya itu yang tiada berdosa. Safar dia tu safar yang tak berdosa. Berdosa kat sini maksudnya berdosa dengan safar. Maka kalaulah safar dia tu berdosa dengan sebab safar tu sendiri, dengan sebab perjalanan tu sendiri, maka hak ni tak harus dia nak buat qasar. Kalaulah berdosa tu dalam safar, hak tu tak apa. Jangan berdosa dengan safar, hak tu tak boleh. Kalau dalam safar, maksud dia niat tu elok nak pi menega, tengah-tengah duk berjalan tu dia buat benda haram. Dia buat benda haram. Tengah berjalan tu dia sampai kat Penang, dia curi barang pula. Contoh. Tapi dia niat nak pi Kuala Lumpur tu elok lah, dia nak pi menega. Tengah jalan tu
dia buat benda haram. Nah, maka hak ni boleh buat qasar. Yang tak boleh ni dosa dengan sebab safar tu sendiri. Nah, dia niat daripada awal lagi nak pi buat benda haram dah. Hak tu tak boleh. Jadi dia kata apa? Bahawa adalah safarnya, safar bagi orang musafir tu yang tiada berdosa. Maka dibenarkan safar yang wajib. Dibenarkan dengan kata tak berdosa tu safar yang wajib. Safar yang wajib mana ada dosa. Seperti misal safar untuk mengerjakan haji Islam. Dia nak pi buat haji Islam. Haji Islam maksudnya haji fardu Islam. Apa haji fardu Islam? Haji kali yang pertama. Hak kali pertama buat tu orang panggil haji Islam, haji fardu Islam. Adapun haji balah, dah buat dah haji tu. IC pun tulis haji lah. Lepas tu nak pi pula buat haji duit banyak. Hak ni haji balah, hak ni sunat. Sunat. Jadi bila buat benda sunat, perjalanan pun sunat. Ni kita nak kira perjalanan hak wajib ni. Perjalanan dengan sebab wajib ni haji Islam lah. Ataupun kita kata pi bayar hutang. Kita wajib kena bayar hutang. Orang yang kita berhutang duduk Kuala Lumpur, kita nak pi bayar kat Kuala Lumpur. Jadi perjalanan yang wajib. Kot tu. Dan yang sunat atas dekat yang wajib, maka dibenarkan safar yang sunat. Jadi dibenarkan safar yang sunat. Sebab safar sunat dia tak ada dosa. Yang tak boleh safar yang berdosa, tak boleh lah. Ni tak ada dosa. Safar sunat. Seperti misalnya safar perjalanan untuk ziarahkan kubur Nabi SAW. Jadi kita safar tu nak ziarah kubur Nabi. Maka hak tu sunat hukum dia. Jadi dia sebut kat sini kubur. Sebab apa? Sebab kubur ni kubur ni yang ada jasad di dalam dia. Dan confirm lah hak tu jasad. Siapa-siapa tu dah confirm. Tu orang panggil kubur. Adapun kalaulah makam, hak tu belum tentu lagi ada jasad. Boleh jadi hanya tugu saja. Kalau kata makam tu kadang-kadang dia tugu saja. Contoh orang-orang yang besar-besar lah, dia biasa singgah dekat situ, maka orang buat makam dia kat situ. Tapi jasad dia bukan ada pun dalam tu. Tu makam. Kadang macam tu. Kadang-kadang ada jasad, kadang tak ada jasad. Tapi bila kata kubur, hak ni memang ada jasad. Confirm ada jasad ni. Maka sebab tu digunakan dengan kubur. Sebab Nabi memang ada jasad tu. Dia tak guna dengan makam. Sebab makam boleh jadi tak ada jasad. Tu. Ikut pelik awak pakai kubur ni. Orang duk panggil makam Nabi, tak apalah. Tu alasan pasal apa guna kubur. Dan yang harus dan atas dekat mana? Dan ni atas dekat yang wajib. Ni dibenarkan safar yang harus. Safar yang harus pun tak ada dosa juga, harus. Seperti safar untuk meniaga, tu harus hukum dia. Kita berjalan nak pergi meniaga. Ni hukum dia harus. Dosa ada dosa ke? Tak ada dosa apa? Maka dibenarkan. Maka sah nak buat qasar boleh. Dan yang makruh, dan yang atas dekat yang wajib, maka dibenarkan safar yang makruh pun tak apa. Safar yang makruh pun tak apa, sebab dia bukan ada dosa makruh. Jadi yang tak boleh dia safar yang haram saja. Hak tu tak boleh. Kalau dia safar tu dengan sebab safar tu haram, maka hak ni tak boleh buat qasar. Tu kata yang makruh tak apa. Padahal seorang diri, seperti safarnya berjalannya seorang tu, padahal pada keadaan seorang dirinya, dia berjalan tu seorang diri. PKL seorang.
pi Penang seorang-seorang, maka hak ni makruh hukum dia, makruh. Boleh tak nak buat jamak qasar sebab makruh ni? Boleh, tak ada masalah, sebab makruh bukan dosa. Boleh faham lah kot tu. Jadi kita nak buat safar, kita nak musafir ni, elok kita bagi ada teman lah. Seorang. Jangan markah dah. Jadi haram balik pula. Dia tak, ustaz saya ni nak pi Pulau Pinang, tapi kalau pi seorang makruh Ustaz. Sejak markah saya seorang, teman saya lah, dia tak makruh. Memang tak makruh, tapi dia haram. Lagi teruk. Lari pada makruh masuk pula haram, tak nak guna. Adapun orang musafir yang berdosa dengan saparnya, dengan tu bersababiyah ni, dengan sebab saparnya. Orang musafir yang berdosa dengan sebab saparnya, dengan sebab perjalanan dia. Apa maksud yang berdosa dengan sebab safar ni? Maksud dia diri safar tu berdosa dah. Itu maksud dia. Diri berjalan tu berdosa dah. Kita jalan pi dosa dah. Mana? Dia kata seperti, misal, bukan soal baru, seperti hamba yang lari daripada penghulu tuan dia. Hamba yang lari daripada tuan dia, said dia. Ni berdosa. Hamba lari daripada tuan. Bila berdosa, boleh tak dia nak buat qasar? Tak boleh lah. Hari dia jawab lagi. Dan isteri yang derhaka kepada suaminya. Isteri yang derhaka kat suami. Suami tak bagi pi, tapi dia nak pi juga. Tak apalah, saya nak pi juga ni. Pulau Pinang, mereka buat rombongan. Tok laki tak bagi lah. Tok laki lumpuh dah. Duduk lama tak boleh nak ikut. Tak bagilah bini pi. Dia nak pi juga. Ni derhaka kat suami. Bila derhaka kat suami, jalan pi tu dah berdosa dah. Maka hak ni boleh tak buat qasar? Dia kata apa? Maka ni jawab bagi adapun tu. Maka tiada harus bagi orang musafir yang berdosa dengan sebab safarnya tu. Ambil tadilah. Tiada harus ni haram lah. Haram bagi orang musafir yang berdosa dengan safarnya tu. Tiada harus apa? Qasarkan sembahyangnya. Tak harus dia qasar sembahyang. Tak harus. Kerana musafir tu dia sebab bagi dapat rukhsah. Musafir tu sebab bagi dapat rukhsah, dapat keringanan. Maka rukhsah ni dia tak dapat di dalam maksiat. Tak ada. Rukhsah ni dia tak dapat di dalam maksiat. Dalam kaedah kita, ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Atau bil ma'siyati. Bil ma'siyati. Ar-rukhsatu, rukhsah ni dia tak la tunatu. Jadi mohon dia tak terikat lah dengan maksiat. Tak jadi. Kalau dengan maksiat dia tak jadi dengan maksiat. Bil ma'siyati. Dengan maksiat dia tak jadi. Rukhsah. Kau tu. Kita buat contoh macam mana. Orang yang hilang akal. Orang yang hilang akal ni, dia tak wajib semayang. Dia tak wajib semayang. Sebab apa tak wajib semayang? Sebab ni rukhsah bagi dia, keringanan bagi dia. Akal dia hilang. Macam mana gila. Tapi kalaulah dia tu hilang akal dengan maksiat, tak dapat rukhsah.
wajib semayang. Nah, jadi wajib balik semayang. Contoh dia macam mana? Dia minum arak. Nak hilang akal tu dengan sebab minum arak. Ni tak dapat rukhsah. Tu. Jadi kita buat contoh lagi lah. Orang yang pi berjalan dia tu sebab nak pi mencuri. Tu berdosa tu. Dia pi Penang tu sebab apa? Sebab nak pi curi tak? Nak pi mencuri maka perjalanan yang macam ni tak boleh qasar. Tak boleh qasar. Tak lagi, tunggu tak. Habis hang tu. Dan keluar dengan kata yang berdosa dengan saparnya. Dan keluar tak termasuk dengan kata yang ni, orang yang berdosa dengan siapa ni, dengan sebab saparnya. Sapar bagi yang tu, sapar orang tu lah. Keluar tu keluar apa? Fa'il. Keluar tu oleh fa'il tu. Tak, keluar ni tak termasuk lah. Tak termasuk tu oleh orang yang adalah saparnya, sapar orang tu tiada berdosa. Siapa dia tak ada dosa? Siapa tak ada dosa tadilah. Siapa wajib, siapa sunat, siapa harus, siapa makruh. Tu siapa dia tak ada dosa. Maka melakukan dosa di dalam saparnya siapa orang tu. Lepas tu dia buat dosa. Dia buat dosa dalam perjalanan dia. Dia pi tu niat elok dah nak pi menega. Tiba-tiba dalam perjalanan tu dia berzina ke contoh. Dalam perjalanan tu dia berzina pula. Jadi dia sapar dia tu harus, ataupun kita kata sapar tu tak ada dosa. Tiba-tiba dia buat dosa dalam sapar tu. Misal macam mana? Tengok contoh seperti ia orang tu sapar yang panjang, sapar yang jauh lah, 2 marhalah atau lebih. Sapar tu untuk apa? Untuk meniaga. Sapar tu nak meniaga. Maka mengumpat ia orang tu di dalam saparnya. Dia mengumpat dalam sapar dia. Jadi dalam duk musafir tu dia mengumpat pula dah. Dia tengok ada orang tepi jalan tu ada tek lalak besar kat betul muka tu, dia kata, "Ish, huduh kawan ni tek lalak besar." Ngumpat tu. Mengumpat tu. Dia mengumpat ni dia sebut dia sebut sesuatu perkara tentang orang tu. Dan orang tu tak dengar lah. Dalam keadaan kalaulah orang tu dengar, orang tu akan marah. Tu mengumpat lah. Itu nama dia mengumpat. Besar sungguh badan kawan ni. Nasi 4 pinggan nak sahih makan banyak. Dia kata orang tu yang kata mengumpat. Mengumpat. Jadi dia berjalan tu, okey dah nak pergi menega tak haram. Tiba-tiba dia mengumpat ia di dalam saparnya, maka harus baginya. Maka ni mana? Maka ni tafriq pada kata keluar tu. Gut tu. Maka ni tafriq pada kata keluar. Keluar dengan kata yang berdosa dengan sapar oleh orang yang saparnya tiada berdosa. Maka melakukan dosa di dalam saparnya. Tafriq pada kata keluar tu, maka harus baginya. Keputusannya mana? Maka harus baginya, bagi orang yang adalah saparnya tiada dosa. Maka melakukan dosa di dalam sapar tu. Harus baginya qasar. Ni orang panggil apa? Orang panggil maksiat di dalam sapar. Ataupun dosa di dalam sapar. Kalau hak awal tadi dosa dengan sebab sapar. Hak tu tak boleh buat jamak. Jamak pula qasar. Jamak qasar samalah.
Nah, cuma kat sini bincang qasar, tak boleh buat qasar. Tapi kalaulah maksiat tu berlaku di dalam safar, hak ni boleh buat qasar. Boleh buat qasar, tak ada masalah. Habis hang tu. Maka jika memulai ia seorang akan safar yang harus. Nah, hak ni dia mula safar yang harus. Maka menjadi maksud dia niat menjadi. Waktu tu. Niat menjadi ia seorang tu akan saparnya maksiat. Nah, misal macam mana? Seperti menjadi ia seorang akan saparnya tu untuk berzina. Dia nak pergi Kuala Lumpur. Mula pergi menega haruslah. Harus. Menega apa? Nak pergi menega nak pergi menega apa-apalah. Apa benda sampai kat Penang tu. Tak jadi menega. Dia tukar niat. Dia tukar aku nak pergi Kuala Lumpur ni. Nak jadi gigolo tu dia buat contoh berzina nak jadi gigolo dia kata. Jadi dia tukar jadi niat berzina pula dah. Maka daripada ketika menjadikan maksiat itu, waktu dia ubah niat dia tu, ketika tu tiada harus baginya, bagi seorang tu lah. Qasar tak harus qasar, dia tak boleh qasar dah. Pada wajah, pada qaul, wajah yang asah, yang terlebih sahih. Dia tak boleh dia nak qasar dah. Tak boleh qasar dah. Start daripada Penang tu dia ubah niat tu, tak boleh qasar dah. Dan jika taubat taubat ni taubat yang sahih lah. Taubat yang cukup syarat. Taubatlah dia dia menyesal. Dia tengah kat Penang, dia ubah niat. Okey, tak apa dekat Jelapang tu, Ipoh tu, dia nampak aksiden, teruk mati, hancur. Dia fikirlah, aku menyesal, tak jadi buat maksiat kerana takut lagi tengah duk buat maksiat lagi mati macam ni. Naya. Jadi dia ada menyesal, dia berhenti daripada maksiat. Lepas tu dia azam, kata dia tak mau buat maksiat tu. Jadi dia taubat sungguh lah. Dia taubat sungguh. Maka jadi dia kata apa? Dan jika taubat maka jawab bagi jika, maka harus baginya, bagi seorang tu qasar. Waktu tu harus qasar. Harus qasar dengan tiada khilaf, tak ada khilaf ulama. Siapa yang kata ni? Seperti barang seperti hukum yang berkata oleh Rafi'i. Habis. Dan berkata Syekh Muhammad Syarbini. Ada Syarbini. Kan ada orang baca Syarbini. Syarbini kan. Tapi tok guru banyak baca Syarbini lah. Syarbini. Bisa dengar siapa kata Syarbini? Ustaz Nazrul kalau tak elak. Ustaz Nazrul kata Syarbini kan. Syekh Muhammad Syarbini di dalam Syarah Minhaj. Muhammad Syarbini dalam Syarah Minhaj. Syarah Minhajut Talibin ni. Nama dia Mughni Muhtaj. Syekh Muhammad Syarbini ni orang panggil Khatib Syarbini. Khatib Syarbini. Syekh Khatib Syarbini. Dia buat syarah bagi Minhaj Imam Nawawi tu, nama dia Mughni Muhtaj. Saya tak ada ni. Mughni Muhtaj. Tukhfatul Muhtaj tu Ibnu Hajar. Lepas tu Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Satu lagi tak buka lagi. Umdatul Muhtaj. Dia duduk dalam kotak lagi, masih bersih, tak ada buka lagi. Umdatul Muhtaj. Hak ni
Nah, hadiah daripada kawan-kawan Turak Center lah. Tak ada muka lagi. Hak tu banyak jilid. Nah, banyak jilid. Kak apa, mari tak lepas. Muka. Biar dia lihat orang kotak wah. Comel. Nanti kita kena susun lagi. Nah. Jadi banyak syarah minhaj ni banyak lah. Kalau hak ringkas tu Sirajul Wahhaj. Sirajul Wahhaj ni ringkas dia. Sejilid ya. Boleh belilah dalam Shopee. As-Sirajul Wahhaj. As-Sirajul Wahhaj. Ada pondok-pondok yang baca As-Sirajul Wahhaj ni. Dia syarah ringkas lah. Taklah macam Tuhfah apa semua tu. Syarah Allah. Asal macam tak ada khatam. Habis. Kalau Umdah tu lagi tak ada. Banyak sangat. Artinya, ni Syekh Muhammad Syirbini dia sebut dalam kitab dia Mughni Muhtaj ni, dia kata apa? Artinya dengan syarat. Dengan syarat. Dengan ni dia takluk kat harus tu. Harus baginya qasar. Harus qasar tu dia kalau Khatib Syirbini dia letak syarat pula. Dengan syarat bahawa adalah sapar seorang tu daripada ni min lil ibtidaiyah, mula daripada hujan, mula daripada ketika taubat itu. Hujan apa? Musim papan. Aduh, nah ingat ke hujan? Raya ni lupa. Nah, jadi dia tahu mula daripada ketika taubat itu. Nah, adalah saparnya apa? Khabar bagi adalah. Bahawa adalah saparnya daripada ni, mula daripada ketika taubat itu adalah apa? Masafatal qasri. Khabar bagi adalah masafatal qasri. Masafatal qasri. Nah, dia ada jarak perjalanan yang harus kita buat qasar. Contoh kalau dia bertaubat kat Ipoh. Okey, Ipoh nak pergi KL tu, ada tak 2 marhalah? Ada lagi 2 marhalah. Kalau ada lagi 2 marhalah, boleh buat qasar. Dia buat qasar. Tapi kalau dia dah sampai Ipoh, dia nak pergi pun dekat tu je Simpang Pulai tu lah. Tak sampai 2 mahlah pun. Hak ni kalau taubat kat Ipoh, lepas tu nak pergi Simpang Pulai tu tak sampai 2 mahlah, kita katalah. Contohlah, kita minta tak sampai 2 mahlah. Jadi pergi tempat tu tak sampai 2 mahlah dah lagi. Waktu tu tak boleh buat qasar lah. Ni ikut Syekh Khatib Syirbini. Habis hang tu. Seperti barang hukum yang diambil rentikan dia akan barang tu daripada perkataan Syekhuna. Nah, Syekhuna ni kena kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, Syekhuna kat sini kena kepada Syekhul Islam. Tok guru dia tu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lah. Di dalam kitab Syarah Manhaj. Syarah Manhaj. Syarah Manhaj, nama dia Fathul Wahhab. Fathul Wahhab. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni, dia ambil kitab. Kalau anak-anak murid dia, Syekh Ibn Hajar anak murid dia, Syekh Ramli anak murid dia, Syekh Khatib Syirbini pun anak murid dia. Hak ni semua ambil kitab Imam Nawawi buat syarah. Ambil kitab Minhajut Talibun buat syarah. Syekhul Islam ni lain. Dia ambil kitab Imam Nawawi, dia rombak-rombak, dia ringkaskan. Dia macam buat mukhtasar lah. Dia ringkaskan kitab Minhajut Talibin tu. Dahlah dia ringkaskan Minhajut Talibin, lepas tu dia ringkaskan nama sekali. Daripada Minhajut Talibin tinggal Manhajut Tullab. Nama pun dia peringkah juga. Manhaj jadi manhaj, daripada minhaj jadi manhaj, talibin jadi tullab. Nama pun pendek. Manhajut Tullab. Dah buat dah Manhajut Tullab,
dia buat pula syarah bagi Manhajut Tullab tu, nama dia Fathul Wahhab. Nah, Fathul Wahhab. Tu. Jadi dia jadi syarah manhaj bagi Syekhuna. Nah, baginya bagi Syekhuna tu lah. Dan jika menyalahi akan dia, dan jika menyalahi akan dia, akan dia apa dia? Akan dia ni badal pada kata akan dia tu, pada demikian itu. Menyalahi akan dia ni, menyalahi pada demikian itu syarat. Akan dia tu maksud dia pada demikian itu syarat. Tu badal pada kata akan dia tu. Jika menyalahi pada demikian itu syarat oleh setengah. Siapa menyalahi? Fa'il. Fa'il menyalahi itu oleh setengah daripada ulama mutaakhirin. Jadi pada masalah syarat tu hak ni ada khilaf. Ada kalau ikut pendapat yang awal tu, dia tak letak syarat apa. Dengan makna bila dia dah bertaubat dekat Ipoh tu, katalah dia dari Perlis ke Penang, tukar niat nak PKL tu nak buat maksiat, okey, tak apa, dia tak boleh jamak kat itu. Lepas tu pi kat Ipoh taubat, okey, kat Ipoh tu kalau ikut boleh tak dia nak qasar? Ada pendapat kata boleh. Cuma kalau ikut Syekh Khatib Syrbini yang dia ambil daripada tok guru dia ni, nak qasar boleh, ada syarat pula. Hak ni pendapat ni ada syarat. Jadi kita ikut hak tak ada syarat tu, dia mudah lagi lah. Jadi masalah syarat nak mesti perjalanan tu ada 2 marhalah lagi kah? Hak tu ada khilaf bab syarat tu. Sekalipun rayah tu, dan jika tu rayah. Sekalipun intaha, habis, selesai yang tu. Oh, tak habis lagi syarat ni lah. Lagi dia kata lagi, dan jika memulai ia seorang ataupun ia musafir tu, ia seorang tu, ia musafir tu akan safar yang maksiat. Dia mula tu safar yang maksiat. Dia nak pergi KL ni memang nak pergi berzina, ataupun dia nak pergi KL ni memang dia nak pergi mencuri, maka taubat ia musafir tu ataupun seorang tu, dia taubat pula sampai kat Penang taubat, maka adalah ia maka adalah ia kat sini ni, kalau tok guru saya dia buh tempat taubat tu. Maka adalah ia tempat taubat tu yang memulai safarnya. Ni orang yang memulai safarnya daripada ketika taubat jua. Waktu dia taubat baru dikira mula berjalan. Lepas tu dia kata, maka jika adalah antara tempat yang memulai taubat tu, tempat dia taubat tu, ataupun tempat yang memulai itulah. Jika adalah antara tempat mula tu dan antara tempat qasarnya, masafatul qasri. Hak ni isim kana muakhar, isim pada kata adalah. Kalaulah ada, ataupun gini, jika adalah masafatul qasri, antara tempat yang dia mula dan antara tempat qasar tu, nescaya jawab bagi jika nescaya qasar ia ni, harus qasar ia. Harus dia qasar. Macam ni dia KPKL, dia memang dia niat daripada Perlis dah nak pergi buat maksiat KL tu, nak pergi buat benda haram. Lepas tu sampai Penang dia taubat, tak jadi. Tak jadi nak pergi buat benda haram, nak pergi menego lah. Dia tukar niat. Okey, jarak dari Penang ke KL tu ada tak lagi 2 marhalah? Ada. Kalau gitu harus buat qasar. Harus buat qasar. Dan jika tiada,
jika tiada ni, tiada adalah antaranya, dan antara tempat qasar tu, tempat qasarnya masafatul qasri. Itu. Tiada adalah antaranya dan antara tempat qasarnya masafatul qasri. Kalau tak ada, kalau tak cukup dua mahalah dah, maka jawab lagi jika, maka tiada ni tiada harus qasar, tak boleh nak qasar. Bahkan ni malahan orang yang berdosa dengan saparnya pada hari Jumaat. Bahkan orang yang berdosa dengan makna dalam ni, kata guru kami, dalam. Orang yang berdosa dalam saparnya orang tu pada hari Jumaat. Berdosa tu dengan ni dengan ni bersebabiyah. Ni dengan sebab meninggalkan Jumaat. Ni masalah orang yang musafir. Dia musafir pada hari Jumaat, tapi musafir tu selepas subuh. Dia musafir lepas subuh hari Jumaat. Bila dia musafir selepas subuh, wajib atas dia tu buat Jumaat. Wajib kita kena buat Jumaat. Ni masalah dia macam tu lah. Musafir hari Jumaat, lepas tu musafir pula lepas subuh dah, maka hak ni wajib atas dia buat Jumaat. Jadi sebab tu dia kata, orang yang berdosa dengan saparnya pada hari Jumaat ni dengan meninggalkan Jumaat ni, dengan sebab meninggalkan Jumaat, maka tiada harus baginya, bagi orang tu qasar. Dia tak harus nak buat qasar, haram buat qasar, selama tiada luput akan dia. Tiada luput akan dia, akan musafir tu, akan orang tu, selama tiada luput, tak habis akan dia, akan musafir tu oleh Jumaat. Tiada luput tu oleh Jumaat. Tapi kalau dah luput Jumaat dah, boleh nak buat qasar, tak ada masalah. Maksud yang kata tiada luput akan dia oleh Jumaat ni, maksud dia buat macam ni, yakni selama belum imam beri salam sembahyang Jumaat. Gitu. Selama belum imam beri salam sembahyang Jumaat. Sambung sikit lagi. Selama belum imam beri salam sembahyang Jumaat, sambung sikit lagi. Adapun imam sudah beri salam, maka harus baginya qasar. Habis. Kalau dah imam bagi salam dah, maka harus nak buat qasar, tak ada masalah apa lah. Maka daripada ni mula daripada min lil ibtidaiyah, mula daripada waktu luputnya Jumaat tu, itulah dikirakan permulaan saparnya. Waktu tu dikira permulaan safar dia. Seperti barang ni hukum yang tersebut di dalam majmu'. Macam hukum yang tersebut dalam majmu' bagi Imam Nawawi. Lepas tu dia kata tiada dikira akan permulaan safar tu daripada ketika taubat. Dia tak kira ketika tu taubat. Untuk masalah musafir hari Jumaat ni, musafir lepas subuh ni, lepas tu dia tak sembahyang Jumaat, tu dia tak kira waktu taubat tu. Dia kira habis sembahyang Jumaat tu, kira habis dah sembahyang Jumaat, luput dah Jumaat, waktu tu barulah boleh buat qasar. Tu pun dia tu kira mula musafir kat situ. Kira mula musafir. Kalau jarak dia ada lagi 2 marhalah, maksud dia boleh buat qasar lah. Macam tadilah, dia dari Perlis nak ke KL, dia keluar lepas subuh hari Jumaat. Lepas tu kita kata buhlah dia sampai Penang
Bukit Merah. Dia sampai Bukit Merah kan. Baru habis Jumaat. Sampai Bukit Merah habis Jumaat. Okey. Bukit Merah ke KL tu, start daripada Bukit Merah, hak tu dikira mula sapa dia. Okey, Bukit Merah ke KL tu ada dua marhalah. Ada dua marhalah. Kalau gitu boleh buat qasar. Boleh buat qasar. Faham lah? Gitu. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, oi panjang syarat ni. Tang mana tempat wanti dia. Tak apa, lagi kita jumpa kot. Tempat wanti tak jah. Dia kata apa? Dan jika niat oleh orang kafir. Jika niat oleh orang kafir atau kanak-kanak akan safar yang panjang. Kemudian selepas tu masuk Islam ia orang kafir tu. Atau balik ia kanak-kanak. Tu. Masuk Islam ia orang kafir, ataupun balik ia kanak-kanak pada jalan. Tengah duk jalan tu kelak mani balik. Tidurlah kereta tu, mimpi apa dah? Mimpi aksiden tu. Lepas tu kelak mani dah. Lepas macam mana ni? Balik dah dalam duk jalan tu, balik pula dah. Tu dia kata balik pada jalan ataupun masuk Islam pada jalan. Nescaya, jawab bagi jika tu. Nescaya harus baginya bagi keduanya qasar pada yang tinggalnya. Pada yang tinggal maksudnya pada yang baki perjalanannya. Itu. Harus bagi kedua masalah tu, orang kafir masuk Islam ataupun orang budak-budak yang balik tu, kalau dia ada baki perjalanan tu harus dia nak qasar, harus tak ada masalah. Habis. Dan yang keempatnya bahawa tiada berimam ia dengan orang yang semayang tamam. Wallahu a'lam. Tanda orang dulu. Panjang syarat tiga pun. Semua 8. Soalan tentang jamak tam. Saya bisa dengar tak? Bisa jamak tam. Jamak tam Macam mana? Jamak tamam Dia contoh dia ada jamak tamam, jamak tam lah. Contohnya dia jumpa sama ustaz, dia pergi ustaz, dia orang pelik lah. Dia orang pelik, dia pergi ustaz. So dalam urusan dia membeli belak apa-apa. Lepas tu waktu masuk maghrib, dia di surau, dia main jamak maghrib dengan isyak sekali. Lepas tu dia kata adalah dia kata dia lupa dalil-dalil tu, adalah dia pun search jumpa lah. Soalnya dia kata Imam Al-Haddad pun pernah sebut tentang jamak tam ni. Dia kata jadi atas alasan Nabi tu tak mau menyusahkan umat. Ada hadis tu. Jadi ada satu hadis Nabi satu hari duduk di Madinah, Nabi tak pergi musafir apa pun, tak ada urusan apa pun dan tak hujan apa pun, tapi Nabi melakukan jamak tam tu. Saya bisa dengar tak? Nabi buat. Tapi hadis tu, yang hadis Nabi duduk Madinah tu, hak tu ulama tanggung kata hujan. Jadi hadis tu ada ihtimal. Kita punya kaedah kita, bila dalil ni dia ada ihtimal, dia gugur istidlal. Bila gugur istidlal, tak boleh buat dalil dengan tu. Lepas tu bab Imam Al-Haddad tu memanglah ada masalah dia. Imam Al-Haddad tu masalah kenduri. Tu dalam kitab Sulam pun ada sebut benda ni. Jadi memang keadaan dia sibuk betul. Tu Imam Al-Haddad lah buat macam tu. Tapi kita boleh buat kan? Kita boleh beramal kan macam tu? Dalam keadaan syarat kita tak cukup. Apa syarat kita yang nak boleh buat macam tu? Kita ni sibuk sangat kan dengan shopping tu, sampai tak dan nak semayang Isya dalam waktu dia, dan tak dan nak semayang Maghrib dalam waktu dia.
Oh, kalau nak kira memudahkan umat, tak payah peluk start duduk dalam rumah pun tak apa. Nah, kita nak kira ni mudah, dia lagi mudah lepas mayang maghrib, bangkit mayang Isyak terus, tak ada tunggu masa waktu. Mudah duduk tang mana pun mudah gitu. Nah, bukan kata peluk start. Nah, bukan boleh buat mudah gitu. Dengan syarat keluar daripada negeri, kira kata kalau kita keluar negeri ni boleh lah dia tu. Oh, dia letak syarat keluar negeri pula dah. Imam Haddad dia bukan keluar daripada negeri pun. Nabi pun tak keluar daripada negeri lah dia. Duduk dalam Madinah tu. Mana pula syarat keluar daripada negeri tu. Nah, ni dia jadi gunilah, dia mujtahid kot. Ijtihad niri. Pening juga ni pun. Lepas tu kalau fatwa Imam Al-Haddad tu dia fatwa Yaman, kita tak boleh pakai dekat tempat kita, tak sesuai. Nah, lagi pula dia bercanggah dengan nas ulama. Nas ulama fiqh banyak lagi bercanggah dengan nas ulama. Jadi kita kena balik kepada nas ulama lah. Nah, balik pada nas ulama balik. Tak boleh tu. Senang banyak anak senang. Nah, tak payah semayang terus lagi mudah buat. Nah, saya tak semayang sebab Nabi ni nak memudahkan umat kita ni. Tak semayang. Aduh, payah. Macam-macam orang. Okey, faham tak? Wallahualam. Ada noh buat tu, dia bukan Wahabi kan? Wahabi tak Wahabi kan? Sebab tu dia pakai Imam Al-Haddad apa semua tu, dia bukan Wahabi tu. Dia pun biasa duduk Yaman lah, saya mengaji sana. Tapi itulah kan, saya tak nak dengar. Ada yang tanya balik Ustaz. Ya. Dia ajak lah jamak itu tu, saya jamak kan ini nak kena sosok. Hoi. Ngaji kan lah. Ngaji lagi banyak sikit. Oh, senang sangat Lepas tu duk fatwa ni, maksud dia bukan mufti, dia duk habaq dekat orang pula benda gitu. Benda yang tak kena dengan tempat. Ngaji kena bagi lama sikit maknanya. Dia kata bahkan ada ulama hukum sunat diamalkan sepanjang hidup. Tentang itulah Pak, masalah jamak tam tu. Itulah dia guna istilah jamak tam. Betul lah. Tam tu lawan qasar. Itu lawan qasar. Oi, seumur hidup pula dah. Mana nas ulama, mana kitab Imam Nawawi kan, kitab muktabar dalam mazhab ni kan. Kitab mana habaq tu? Oi, sunat terus noh. Senang banyak berpening juga noh. Orang Yaman ni duk balik fatwa tak tahu. Kadang fatwa tu untuk Yaman, bukan untuk kita. Nah, kena faham lah, kita Malaysia. Jadi kalau bercanggah dengan kitab nas kitab ulama yang muktabar ni, kita tak boleh nak lompat pergi nak pakai kat diri kita, pakailah. Tapi jangan fatwa jadi pecah habis orang. Wahabi kes tu lah, kadang dia ambil juga nas ulama tu, tapi tak kena, dia ambil mazhab lain pibu. Tu yang duk kelai tu. Gitu lah. Seniak ni. Macam tu. Fatwa dia kena tengok lah. Fatwa kadang tu untuk setempat tu, bukan untuk semua. Bukan untuk umum. Sesuai dengan tempat depa je. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.